Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam dadah terkawal 2025 buat seluruh keluarga Malaysia. Anda bersama saya Ain Nabila dan ini berita AADK edisi 9 Mac 2022. Antara tajuk utama edisi ini: tiada kompromi kaki tangan terlibat gejala rasuah dan penyelewengan. SPRM sokong penuh komitmen AADK mantapkan tadbir urus dan integriti organisasi. Hai, saya Aznil Haji Nawawi. Syabas dan terima kasih kepada rakyat Malaysia yang telah melaksanakan tanggungjawab dengan mengambil vaksin COVID-19. Tapi harus diingat, vaksinasi tidak menjadikan diri kita ini kebal daripada jangkitan COVID-19. Oleh itu, kita bertanggungjawab untuk teruskan patuhi SOP dan amalkan norma baru dalam kehidupan harian kita walaupun telah divaksin. Kanak-kanak perlu dilindungi. Elakkan membawa kanak-kanak keluar dari rumah. Jika terpaksa membawa kanak-kanak keluar rumah, amalkan 3W. Wear, wash, warn. Wear. Sentiasa pakai pelitup muka dengan betul, jangan pakai di bawah dagu. Wash. Sentiasa cuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer. Warn. Jangan bersalaman. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Elakkan 3S. Apa 3S tu? Tempat yang sesak, tempat yang sempit dan sembang dekat-dekat. No, no, no. Kanak-kanak perlukan perlindungan kita orang dewasa. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Agensi Antara Kebangsaan atau AADK tidak akan berkompromi dengan mana-mana warga agensi yang terlibat dalam kesalahan rasuah, penyelewengan dan salah laku integriti. Ketua Pengarah AADK, Tuan Sutekno Ahmad Bello menegaskan, integriti merupakan instrumen penting dalam pengurusan dan pentadbiran agensi agar tanggungjawab menyampaikan perkhidmatan yang telus dapat dilunaskan dengan baik di semua peringkat. Saya ingin mengingatkan dan menegaskan kepada semua warga AADK bahawa kita tidak akan berkompromi dengan salah laku yang berkaitan dengan rasuah dan sebarang penyelewengan serta salah laku yang melibatkan integriti pegawai di semua peringkat. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan adalah dialu-alukan untuk melaporkan sebarang pelanggaran integriti dan perlakuan rasuah dalam kalangan warga AADK mengikut saluran yang telah ditetapkan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis menandatangani nota kerjasama tempat kerja bebas dadah tekad antara Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan AADK sempena Perhimpunan Bulanan AADK Mac 2022 di Ibu Pejabat AADK baru-baru ini. Hadir menjayakan majlis tersebut ialah Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pencegahan SPRM Datuk Seri Nur Azlan Muhammad Razali, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pengurusan dan Profesionalisme SPRM Datuk Jenipah Wandi dan Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK Datuk Dr. Muhammad Sadi Muhammad Amin. Pada majlis berkenaan, Tuan Sutekno turut mengetuai lafaz ikrar bebas rasuah bersama-sama pegawai dan kaki tangan AADK di seluruh negara secara bersemuka dan dalam talian. Take 5 ke arah kesejahteraan mental dan fizikal. Kekal berhubung, eratkan rangkaian sosial yang sihat. Aktifkan diri, tingkatkan kecergasan diri. Syukur, hargai nikmat kehidupan. Teroka minat, tonjolkan bakat. Beri, kebahagiaan dikongsi bersama. Amalkan Take 5, Agenda Nasional Malaysia Sihat, sihat sepanjang hayat. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM dan AADK menandatangani nota kerjasama tempat kerja bebas dadah atau tekad dalam usaha memastikan warga SPRM bebas daripada permasalahan dadah.
Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pencegahan SPRM, Datuk Seri Nur Azlan Muhammad Razali berkata, nota kerjasama tersebut merupakan lambang komitmen kedua-dua pihak dalam memastikan agensi kerajaan khususnya SPRM bebas pengaruh dadah. Nota kerjasama ini adalah lambang komitmen kedua-dua pihak dalam memastikan agensi kerajaan khususnya SPRM bebas dadah. Kita sedia maklum dadah merupakan ancaman utama kepada masalah moral dan jenayah di negara ini. Bermula daripada penyalahgunaan dadah boleh mencetus kepada jenayah-jenayah lain seperti merompak, mencuri, pecah amanah, rasuah dan juga boleh membawa kepada pembunuhan. Secara jujur, SPRM tidak terlepas daripada ancaman dadah di kalangan warganya yang bawa risiko dan impak yang besar kepada SPRM. Beliau berkata demikian ketika berucap mewakili Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki pada majlis menandatangani nota kerjasama tempat kerja bebas dadah tekad antara SPRM dan AADK sempena Perhimpunan Bulanan AADK Mac 2022 di Ibu Pejabat AADK baru-baru ini. Dalam pada itu, SPRM juga menyambut baik sokongan AADK bekerjasama membantu SPRM dalam beberapa perkara. Saya amat berbesar hati di atas kesudian AADK bekerjasama membantu SPRM dalam perkara berikut. Memberi latihan kepada pegawai SPRM dalam mengendalikan saringan ujian air kencing, membantu mengendalikan program pemulihan dadah sekiranya terdapat pegawai yang didapati positif dalam penyalahgunaan dadah, membantu kedua-dua pihak dalam mempromosi jabatan masing-masing untuk menjadikan tempat kerja bebas dadah dan tolak rasuah di kalangan penjawat awam lain dan masyarakat, berkongsi kepakaran, kemahiran, maklumat dan penggunaan aset bagi memastikan tempat kerja bebas dadah dan rasuah. Sebelum ke berita seterusnya, kita berhenti rehat seketika. Seketika nanti, AADK fokus hijaukan 4 lagi KBT menjelang 2025. Ramai menipu diri semata-mata mahu melanggar SOP. Selagi anda terus menipu, penularan COVID-19 pasti sukar dibendung. Impak semakin parah, pendidikan semakin parah, ekonomi semakin parah, kelangsungan kehidupan semakin bertambah parah. Punahlah harapan kita semua apabila kes terus meningkat setiap hari. Sia-sialah usaha barisan hadapan berhempas pulas membanteras COVID-19. Ayo, bersama kerajaan, kita lawan bersama. Amalkan SOP. Kerana COVID-19 tidak memilih mangsa. Bertemu kembali. AADK memfokuskan 4 lagi kawasan berisiko tinggi atau KBT di Perlis menjelang tahun 2025. Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK, Datuk Dr. Muhammad Sadin Muhammad Amin berkata, usaha menghijaukan 4 KBT melibatkan Utan Aji, Seriap, Kuala Perlis dan Kurong Batang itu turut dibantu Kerajaan Negeri Perlis di bawah program penghijauan KBT penagihan dadah bermula antara tahun 2021 hingga 2025. Pada tahun ini kita dalam rangka untuk menghijaukan sebanyak 23 lagi kawasan-kawasan yang berisiko tinggi tentang penagihan dadah ini untuk dihijaukan di seluruh Malaysia. Jadi program walkabout hari ini adalah juga aktiviti yang kita laksanakan di kawasan-kawasan berisiko tinggi supaya rakyat dapat bukan sahaja sebenarnya penagihan itu sudah tidak lagi ataupun telah kurang di kawasan tersebut, tetapi juga memberikan persepsi
yang jelas kepada rakyat bahawa kerajaan telah menjalankan usaha-usaha untuk memastikan penyalahgunaan dada ini dapat dibenteras pada masa akan datang. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan negeri Perlis yang telah bekerjasama dengan agensi anti dada kebangsaan untuk menjayakan program pada petang ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program tinjauan mesra bersama komuniti di KBT Mukim Sanglang, Perlis. Terdahulu, Datuk Dr. Muhammad Sadeh dalam siri turun Padang ke Zon Utara berkesempatan menyampaikan amanat dan bertemu pegawai AADK Negeri Pulau Pinang dan warga kerja Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Bukit Mertajam di Pulau Pinang. Pada masa sama, meninjau kawasan penagihan sekitar Mukim 12 Barat Daya, meluangkan masa menyantuni komuniti dan para peniaga menerusi program walkabout di Uptown Mall, Prince Bay dan di Pulau Pinang. Seterusnya, beliau turun Padang bertemu pegawai AADK Negeri Perlis dan meninjau Puspen Bukit Cabang di Perlis. Ada kalanya dalam mendidik anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja berkelakuan pilih kasih dalam memberi kasih sayang atau perhatian. Zahirkan kasih sayang terhadap anak-anak. Jika perlu ditegur, tegurlah dengan kasih sayang. Baik, teruskan dengan segmen Personality AADK. Pada minggu ini, segmen Personality merupakan seorang pegawai yang berdedikasi. Siapakah beliau? Jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dadah terkawal 2025. Saya Eni Andi Pangsurang daripada Pusat Latihan Agensi Anti Dadah Kebangsaan merupakan penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun ini. Saya telah berkhidmat di bawah jabatan ini selama 14 tahun bermula daripada tahun 2008 sehingga 2015 di bawah Ketijian Negeri Pulau Pinang, seterusnya daripada tahun 2015 hingga kini di Pusat Latihan Agensi Anti Dadah Kebangsaan di bawah cawangan latihan rawatan, perubatan dan pemulihan. Selain menjalankan kerja-kerja keurussetiaan, saya juga diberi tanggungjawab untuk membantu menguruskan Pusat Sumber Pusat Latihan AADK, juga unit media Pusat Latihan AADK. Di dalam kehidupan saya sentiasa menekankan 4 perkara penting, iaitu yang pertama, sentiasa berintegriti, yang kedua, tidak mengamalkan amalan budaya Saino, yang ketiga, tidak suka melengah-lengahkan tugasan yang diberikan, dan yang terakhir, sentiasa berusaha memudahkan urusan orang lain kerana Allah pasti memudahkan urusan kita seterusnya. Terima kasih Pusat Latihan, terima kasih AADK. Pesanan daripada saya, sayangi diri anda, jauhi dada. #dibaikcegah. Segmen Personality AADK menutup tirai berita AADK kali ini. Kepulihan anda, keprihatinan kami. Lebih baik cegah. Terus ikuti AADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube AADK TV. Sebelum berundur, kami tinggalkan anda dengan sedutan rakaman sempena sambutan Hari Wanita Sedunia. Salam hormat, selamat Hari Wanita Sedunia. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Selamat Hari Wanita 2022. Sama bersama. Selamat Hari Wanita 2022. Saksama 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 bersama.